Shalom jemaat yang kekasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Allah tetap dekat dengan kita. Dia tetap setia atas bumi ciptaannya. Dia tetap sebagai pelindung atas kehidupan kita, walaupun kita sering gagal dalam beriman kepadanya. Dia tetap dekat dengan kita. Karena itu kita mengucap syukur. Karena itu saat ini dengan mata iman kita arahkan hati kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus dalam ibadah saat ini. Shalom liebe Gemeinde. Wir wollen das Fest der Himmelfahrt Christi miteinander feiern. Unser Gott lässt sich nicht abschieben in eine ferne Sonderwelt, sondern bleibt uns nah. Treue unserer Erde als seine Schöpfung, das Leben behütend als sein Geschenk, uns Menschen zugewandt trotz all unseres Versagens. Mache uns seine Nähe gewiss. Lass uns Gott von ganzem Herzen in diesem Gottesdienst anbeten. Kita rayakan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Firman Tuhan sebagai nats pembimbing kita saat ini dari Yohanes 12 ayat 32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Der Wochenspruch, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Mazmur 47 ayat 2-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah. Bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Amin. Dialah Raja
Mari berdoa. Wir beten. Tuhan Allah yang kekal, Engkau telah menerima Kristus ke dalam kerajaan-Mu dan membuatnya Tuhan atas segala yang ada. Tapi mata iman kami masih belum melihat akan hal itu. Karena itu kami mohon, bantulah kami untuk percaya bahwa Engkau melalui Yesus Kristus selalu berada dekat dengan kami, sehingga kami saat ini juga dapat hidup tanpa rasa takut. Dan melalui Dia, Yesus Kristus, kami diarahkan ke kehidupan yang kekal. Kami mohon Roh Kudus hidup dan memerintah dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ewige Gott, du hast Christus aufgenommen in dein himmlisches Reich und ihn zum Herrn gesetzt über alles. Unseren Augen ist verborgen. So bitten wir, hilf uns darauf zu vertrauen, dass uns alle Zeit nahe ist, damit wir schon jetzt ohne Furcht leben können und von ihm ins ewige Leben geleitet werden, der mit dir und den Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Yohanes 17 ayat 20-26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jemaat yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sangat penting bagi kita yang percaya kepadanya. Mengapa? Karena Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jika satu waktu kita mati, kita tidak akan mati selama-lamanya, melainkan kita akan hidup. Dan kita hidup bukan di dunia yang fana, yang penuh dengan penderitaan, melainkan kita hidup di sorga bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di situ dikatakan, Tuhan Yesus berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke sorga, bukan bermaksud untuk meninggalkan murid-muridnya dan meninggalkan kita. Melainkan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi saudara-saudariku yang kekasih, tidak sia-sia kita ini percaya kepada Dia. Perjuangan kita dalam keluarga kita, perjuangan dalam pekerjaan kita, perjuangan di dalam masyarakat, di dalam jemaat, semua tidak sia-sia, termasuk pelayanan-pelayanan yang kita lakukan sampai saat ini. Semua sangat berarti. Saudara-saudari akan menerima belono. Saudara-saudari akan mendapat upah, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus sudah mendahului dan sudah mempersiapkan tempat bagi kita semua. Saudara-saudariku yang kekasih, saat ini kita masih hidup dalam dunia yang fana, yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan porak-poranda. Kita belum berada di sorga. Nah, karena kita masih berada di dunia, maka kita masih berjuang sampai saat ini. Kita masih bekerja sampai saat ini. Dan sampai saat ini kita masih melayani. Kita masih mengemban tugas, melanjutkan pemberitaan Injil kepada dunia ini. Tugas kita sebagai jemaatnya, tugas kita sebagai gereja adalah mewartakan Injil Kerajaan Allah, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, utusan Allah. Menjalankan tugas mewartakan Injil itu tentu saudara-saudari butuh persiapan, kemampuan, dan kemauan. Makanya sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, Dia berdoa kepada Bapanya. Apa isi doa Yesus? Dalam pembacaan Alkitab kita tadi, dalam Yohanes 17 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya dengan latar belakang dan karakter yang berbeda-beda itu menjadi satu, sama seperti Bapa dengan Yesus adalah satu. Mengapa murid-murid perlu bersatu? Yesus berkata, supaya dunia percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Benar, jika murid-murid bersatu, akur satu dengan yang lain, dan saling mendukung, saling menguatkan, saling tolong-menolong, saling kasih mengasihi, maka orang-orang yang melihat mereka akan percaya bahwa Yesus Kristus yang disembah oleh mereka itu adalah utusan Allah. Sebaliknya, kalau murid-murid terpecah belah, gontok-gontokan, saling sikut menyikut, saling bersaing dengan tidak sehat, maka Yesus yang diberitakan oleh murid-murid tidak akan dipercayai oleh dunia bahwa mereka itu sebagai utusan Allah. Begitu juga dengan kita, saudara-saudariku, sebagai orang Kristen. Jika kita saling sikut menyikut, saling bersaing dengan tidak sehat, saling mementingkan diri sendiri, maka
Orang-orang yang melihat kelakuan kita tidak akan percaya bahwa Yesus yang kita percaya, yang kita sembah adalah juru selamat yang datang dari Allah. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 15 berkata, "Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan." Hidup yang saling menggigit dan saling menelan itu bukan hanya sebuah kesaksian yang buruk, saudara-saudari, melainkan satu pola hidup yang tidak sehat yang menuju pada kebinasaan. Saudara-saudariku yang kekasih, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia akan kembali lagi satu saat untuk mengangkat kita sebagai anak-anaknya untuk hidup dalam kehidupan yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Tapi sebelum dia datang kembali, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepadanya, mesti menunjukkan kesatuan walaupun kita ini berbeda-beda. Kesatuan di sini bukan berarti menjadi sama atau menjadi seragam. Kesatuan di sini berarti kita saling mendukung, saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling menjalin solidaritas dalam perbedaan yang ada. Pertanyaan di sini, apakah ada yang bisa mengikat perbedaan menjadi kesatuan? Ya, hanya kasih dari Yesus Kristus yang membuat kita yang berbeda-beda ini bisa bersatu. Hanya kasih dari Yesus Kristus yang dapat membuat gereja yang berbeda-beda itu teguh berdiri di tengah-tengah gelombang dan badai dunia ini. Hanya kasih Kristus yang bisa menjembatani banyak perbedaan di antara jemaat, di antara keluarga dan teman. Hanya Kristus Yesus yang bisa membuat kita saling menerima, saling menghargai, walaupun kita berbeda-beda. Jemaat yang kekasih, mari kita semua menjadi satu. Kita bersama-sama memerangi virus corona yang telah menjadi pandemik. Kita menghadapi tantangan-tantangan dunia yang ada ini. Kita bersatu dalam perjuangan dan di dalam doa. Pasti kita akan melewati masa-masa sulit ini dengan selamat. Jangan takut jemaat yang kekasih. Kita semua sudah punya tempat yang indah, yaitu sorga yang kekal bersama dengan Yesus Kristus yang telah mendahului kita ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Halleluja. Heute feiern wir die Himmelfahrt Jesu. Dieses Ereignis ist für uns, die an ihn glauben, sehr wichtig. Warum? Denn Jesus ist in den Himmel gestiegen, um Plätze für uns zu bereiten. Wenn wir eines Tages sterben, wird der Tod nicht unser ewiger Zustand sein. Wir werden leben und wir werden nicht in einer vergänglichen und schmerzerfüllten Welt leben, sondern im Paradies mit unserem Herrn Jesus Christus. Im Johannes Kapitel 14, Verse 2 und 3 spricht Jesus, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nie so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe
euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Als Jesus in den Himmel fuhr, hat er dies nicht getan, um seine Jünger und uns zu verlassen. Er ist hingegen für seine Jünger und die Menschen, die an ihn glauben, aufgefahren, damit er Wohnungen für uns alle bereiten kann. Unser Glaube ist also nicht vergebens. Unsere Mühen in der Familie, auf dem Arbeitsplatz und im Dienst, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Gemeinde, sind bedeutungsvoll. Es erwartet euch eine Belohnung, nämlich das ewige Leben mit dem Vater im Himmel. Jesus ist uns vorangegangen. Liebe Gemeinde, im Moment leben wir noch in dieser vergänglichen Welt. Wir befinden uns noch nicht im Paradies. Und weil wir uns noch in der Welt befinden, so müssen wir uns noch bemühen, arbeiten und dienen. Die Werke und Dienste müssen gemeinsam ausgeführt werden. Aus diesem Grund betet Jesus zu seinem Vater im Johannes 17, Vers 21, dass sie alles eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus betet dafür, dass seine Jünger, die alle unterschiedlich waren, eins werden, genauso wie auch der Vater mit Jesus eins ist. Sie müssen eins sein, denn Jesus spricht, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und es ist richtig, wenn die Jünger eins und einig sind, sich gegenseitig unterstützen und lieben, so werden die anderen Menschen, die sie sehen, ebenfalls glauben, dass der von ihnen angebetete Jesus von Gott gesandt ist. Im Gegensatz dazu, während sie zersplittert, zu Stritten und Negativen konkurrieren, so wird der Jesus, den sie ausstrahlen, von anderen Menschen nicht als von Gott gesandt aufgenommen. Dasselbe gilt für uns Christinnen und Christen. Wenn wir gegeneinander und nicht füreinander sind, so wird die Welt uns unseren Handlungen nicht Jesus, den von Gott gesandten Retter, sehen. Seid also eins. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Jesus. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Nobatkan Raja mulia dan
Jemaat kekasih, bersama dengan seluruh orang-orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen sesuai pengakuan iman Rasuli. Gemeinsam mit allen Christen auf ganzer Welt bekennen wir unser Glauben nach apostolischem Glaubenbekenntnis. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Liebe Gemeinde, kita naikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Wir beten. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan langit dan bumi, kasih-Mu sungguh menguatkan kami ketika kami dalam keadaan bimbang. Kesetiaan-Mu memberanikan kami ketika kami kecewa. Hembusan Roh-Mu menghidupkan dan menghibur ketika kami dalam kesedihan. Kami memohon, jangan biarkan kami sendiri. Kami sungguh memohon pengasihan-Mu, ya Bapa, ya Yesus Kristus. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für alle, die dich nicht erkennen, die deine Gegenwart nicht spüren in der Lebenskraft deiner Geschöpfe, in der Schönheit der Menschen und Tiere und Pflanzen, in der Tiefe der eigenen Seele, in der Liebe, die uns dir ähnlich macht. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan langit dan bumi, lindungi di dalam kasih-Mu orang-orang dimanapun juga di tempat di muka bumi ini yang mengalami kekerasan dan penindasan. Atasilah kebencian dengan kasih-Mu, seperti Engkau telah mengalahkan kuasa kematian. Kami mohon pengasihan-Mu ya Tuhan. Wir bitten dich für alle, die dich vermissen, die erschöpft sind und abgestumpft, die nicht mehr hoffen können, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, die Angst haben vor der Zukunft und vor sich selbst, die dich flüchtig und fern erfahren, einen Schatten, Vergangenheit, verweht wie die schnellen Wolken im Wind. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan langit dan bumi, semangatkan orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang mereka kasihi. Semangatkan orang-orang yang peduli akan masa depan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Semangatkan orang-orang yang lelah, orang-orang yang telah berkorban, orang-orang yang gigih memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Atasilah dengan cinta kasih-Mu seluruh kekhawatiran kami, seperti Engkau telah mengatasi kematian. Kami memohon pengasihan-Mu. Kami juga bersyukur saat ini ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat kami yang minggu ini
berhari ulang tahun. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur untuk kehidupan yang baru yang Tuhan siapkan, berikan bagi mereka. Berkati semua yang ada di depan mereka, semangatkan mereka, kuatkan mereka. Kami juga mengingat jemaat yang dalam pergumulan sakit. Kuatkan mereka ya Bapa, pulihkan mereka, sabarkan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan saudara-saudari jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit, baik yang sudah lama sakit maupun yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami menyerahkan juga saudara-saudari kami, kekasih jiwa kami yang dalam keadaan sakit yang ada di Indonesia. Kami mengingat mereka, Tuhan mengasihani mereka, menguatkan mereka, memberi kesabaran kepada mereka, dan memberikan pemulihan. Kehendak-Mu jadi bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik di dalam jemaat maupun keluarga kami di Indonesia. Wir bitten dich für alle, die sich nach dir sehnen, in Krankheit und Schmerzen, in Ungewissheit und Angst, in Krieg und Verfolgung, in Sorge das Überleben unserer gesundenen Erde, den Himmel, die bergende Höhle, die Luft zu atmen. Bersama-sama kita berdoa doa yang Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kami. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tempat bagi kita disiapkan
Yesus naik ke surga, puji namanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.